Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Harapan saya yang hadir hari ini, yang tak dapat hadir, semoga bertambah-tambah sihat insyaAllah. Amin, amin, amin. So hari ini kita akan mula buat ulang kaji berdasarkan apa yang saya dah ceritakan pada awak sebelum ini. Okey, mungkin ada dah di kalangan awak yang dah buat ulang kaji. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Jadi hari ini topik pertama, 3 minggu pertama ini, okey, kemungkinan besar kita masih lagi dalam PDPR 3 minggu pertama ini. Jadi kita akan buat ulang kaji berkenaan topik-topik di bahagian C kertas 2. Okey, kertas 2. Saya hanya akan buat 3 sahaja revision. Okey, index number, solution of triangles dan juga linear programming. 3 sahaja. Yang keempat motion tu kalau awak rasa nak belajar juga teruskan. Okey. Tak ada masalah yang bahagian tu. Cuma saya fokuskan kepada majoriti yang boleh jawab 3 topik inilah. Okey, daripada 4 topik awak hanya perlu pilih 2 sahaja. Tetapi sekiranya awak ada masa, awak ada kemahiran, boleh menjawab ke-4 soalan, digalakkan jawab semua. Sebab kita tak tahu yang mana satu akan dapat markah tertinggi. Tapi kalau ikut ranking, kebiasaannya index number ni yang paling mudah lah berbanding ke-4 topik yang diletakkan di bahagian C. Okey. Okey, untuk index number ini ada formula yang diberi. Allah Akbar, kejap. Formula akan diberi untuk SPM format baru ni hanya satu muka surat ini sahaja yang diberi pada awak. Okey, satu muka surat ini sahaja. Yang mana bagi topik index number ni, formula yang kita akan guna pakai berada pada nombor 11 dan 12 sahaja. 2 formula sahaja untuk index number ini. Okey, yang banyak-banyak lagi ni contoh nombor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu semua bawah trigonometri. Okey, tak banyak formula yang diberi pada awak berbanding format sebelum ini. Okey, so adalah lebih baik kalau sekiranya awak selalu buat latihan, formula ni boleh datang dengan sendirinya. Okey, kecuali adalah sikit satu dua yang lupa. Pertama topik yang trigonometri inilah yang melibatkan banyak formula. Okey, so saya harap untuk topik index number ni majoriti di kalangan awak menjadi pilihan dan dapat markah sekurang-kurangnya 8 ke atas. Okey, 8 ke atas. Kerana apa? Soalan index number ni kebiasaannya dia bahagi kepada 4. A, B, C, D. Kebiasaannya. Okey, A, B, C, D. Seperti mana yang awak dapat lihat di situ. Ini adalah soalan tahun 2009. Okey, selepas habis sesi ini saya akan bincangkan 2 soalan pasir sahaja, 2009 dan 2010. Kemudian awak akan buat sendiri. Okey, sebagai latihan soalan-soalan tahun 2011 hingga tahun 2019 bagi topik ini. Siapa yang dah ada, yang dah buat latihan, alhamdulillah, tahniah. Okey, siapa yang belum boleh mulakan. Okey, siapa yang dah beli buku pasir boleh rujuk jawapan jalan kerja yang disediakan. Ingat, jalan kerja jawapan yang disediakan adalah sebagai cadangan. Okey, mungkin ada sikit saja, tak banyak yang typing error. Okey, majoritinya betul, tak ada masalah. So tu sebab saya katakan jawapan yang disediakan itu adalah cadangan jawapan. Okey. Okey, untuk soalan index number ni kebiasaannya terbahagi kepada 4 seperti mana yang saya sebutkan tadi. Okey, A ni kebiasaannya dia akan guna pakai formula yang pertama. Okey, formula pertama apa tu? Sekejap. Okey, formula nak cari indeks lah. Okey, indeks iaitu harga baru bahagi harga lama darab 100. Jangan letak pula peratus kat belakang dia. Okey, jangan pula letak peratus dekat belakang dia. Sekadar darab 100. Okey. Tapi yang ini alhamdulillah terlalu sedikit yang buat kecuaian letak peratus kat belakang tu.
Okey, kebiasaan aturan dia. A akan melibatkan formula ini. Okay, yang B pula dia akan bertanya berkenaan composite index iaitu I bar. I bar tu menunjuk kepada composite index. Okey, jumlah indeks didarabkan dengan weightage pemberat. Okay, weightage ni boleh dalam keadaan catapai. Boleh dalam keadaan peratus, boleh dalam keadaan graf palang, macam-macam dia boleh bagi. Okey, macam-macam dia boleh bagi. Macam tahun 2009 yang awak nampak sekarang ni, weightage dia ditulis secara jelas. Ni weightage. So memang tak ada masalah. Okey, memang tak ada masalah. Okey, formula belum lengkap, bahagi dengan jumlah weightage. Okey, kebiasaannya macam tu. Okay, A formula pertama, B formula kedua, C dia ada kaitan dengan kedua-dua ini. Okey, yang mana kalau B tu asalnya composite index, yang C tu composite index telah bertukar kepada index. Nanti kita tengok macam mana. Dan yang D kebiasaannya juga melibatkan penggunaan chain rule, hukum rantai. Okey, dua markah sahaja tapi jalan kerja yang saya tunjukkan pada awak panjang. Okey, sebab apa? Sebab saya tak ingat yang dipendekkan itu. Saya lebih suka yang panjang sebab saya faham yang itu. Tapi terserahlah pada awak, kalau awak rasa nak hafal chain rule untuk D tu pendek je jalan kerja dia sebab markah pun dua saja. Kalau boleh hafal itu, hafal lah, tak ada masalah. Okey, macam saya tak hafal. Saya ikut satu-satu step, jalan kerja jadi panjang. Mana-manalah yang selesa bagi awak, tak ada masalah benda-benda macam ni. Okey, yang penting jawapan yang awak bagi pada pemeriksa itu jawapan yang tepat, insya-Allah. Okey, kita tengok soalannya 12A. Table 13 shows the prices, the price index, indices and weightages for 4 types of stationery P, Q, R and S. Okey, harap semua dapat lihat. Kalau tengok pada phone memang kecil lah, tak nampak. Okey, tapi tadi saya dah bagi pada awak handout, harapnya ada yang sempat tengok, insya-Allah lah. Okey, kalau guna komputer alhamdulillah jelaslah sedikit. Okey. Okey, find the value of X. Mana ini X? Okey, kalau berada kat sini kita terus je guna formula pertama itulah. Price index for the year 2008 based on the year 2007. So pun dia bagi 2008, 2007. Jadi untuk A1 kita nak cari nilai X, sebenarnya kita terus guna formula itu. Okey, X equal harga baru RM2.10. Harga baru tu bermaksud harga pada tahun yang baru berbanding dengan tahun sebelumnya. Okey, bahagi dengan RM2.80 darab 100. So X awak adalah guna kalkulator. Adakah jawapan saya tak sediakan, kita gunalah kalkulator. Okey, 75. Okey, bagi yang tahu apa maksud 75 ni, alhamdulillah, tahniah. Okey, mungkin ada yang dah lupa 75. Apa yang dimaksudkan index number 75 ni? Okey, baseline adalah 100. Okey, 100. Apa yang dikatakan sebagai baseline ni? Okey, maksudnya tahun sebelum dengan tahun sekarang tiada perubahan harga. Tiada perubahan harga. So baseline 100% lah. Tiada perubahan. Okey. Jadi sekiranya macam sekarang 75. Index number 75. Apa maksudnya? Berlaku penurunan harga sebanyak 25%. Itu maksud 75. Okey, berlaku penurunan harga sebanyak 25%. Kenapa? Harga pada tahun 2008 adalah RM2.10, tapi harga pada tahun sebelum itu RM2.80. Harga tu makin turun. Itu maksudnya. Okey, kita pergi kepada Y pula. Sama juga kita guna pakai formula indeks yang pertama. So 130. Okey, Y bahagi dengan RM2 darab 100.
Okey, so kita rearrange, harap-harap awak dah mahir berkaitan dengan penukaran tempat duduk masing-masing ya. So Y itu macam mana? 130 darab dengan 2 bahagi dengan 100. So awak akan dapat RM2.60. Okey, RM2.60. Macam tu. Okay, dan yang terakhir kita nak cari Z, sama juga kita masih guna pakai formula indeks itu. 116 equal RM5.80 bahagi dengan Z darab 100 pun sama. Harapan saya semoga awak dah mahir penukaran tempat duduk ini. So Z itu adalah 5.8 darab 100 bahagi dengan 116. So jawapan awak adalah RM5. Berlaku penurunan harga lah. Okey, RM5. Awak nak letak RM boleh, awak tak nak letak RM pun boleh, tak ada masalah. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, kalau letak unit pastikan betul. Kalau tak nak letak, tak apa, tak ada masalah. Okey, direct je. Mudah sahaja untuk dapat markah 3 itu sebab kita guna formula direct. Okay, biasanya A ni ramai yang skor. Alhamdulillah. A ni tak ada masalah. B pun kurang masalah. Okey, B pula kita guna formula composite index. Composite index for the price of the stationery in the year 2008 based on the year 2007 is 108.4. Calculate the value of N. Kita terus je guna formula yang diberi. Okey, composite index yang dah bagi di situ adalah 108 KB 108.4. Okey, so macam mana? Ingat macam mana kita nak guna formula indeks darab weightage, darab je dua ni. Ni indeks darab weightage. Indeks darab weightage. Indeks darab weightage. Indeks darab weightage. Macam tu. Okey, X tu kita dah dapat tadi iaitu 75 darab dengan 4 tambah 120 darab dengan 2 tambah 130 darab dengan 3 tambah 116 darab M. Okey, kita bahagi semua sekali dengan jumlah weightage. Okey, 4 tambah 2 tambah 3 tambah M. Okey. Step ini awak kena tunjukkan. Macam A tu tadi tak ada masalah. 3 markah. Bila 3 markah, jalan kerja tu tak panjang mana. So kita fokus kepada jawapan X, jawapan Y, jawapan Z. So 111 macam tu. Okey, untuk yang B pula, okey, kena tunjukkan ni jalan kerja ni. Untuk awak dapat markah. Dia bukan macam paper 1. Paper 1 boleh skip, tak ada masalah. Paper 2 tak boleh. Sebaik mungkin tunjukkan jalan kerja tu secara teratur. Okey, tunjukkan secara teratur. Okey, sekarang ni kita tambahkan sajalah. Okey, kalau nak buat satu-satu pun boleh. 108.4. Kita settlekan dulu yang atas 116M tambah, so guna kalkulator. Kita buat hati-hati. Bendanya tak kalut nak pergi mana pun. 2 jam setengah lama. Okay, so ambil masa perlahan untuk selesaikan satu-satu. Awak boleh terus. Bila awak dapat soalan kertas 2, boleh terus buka belakang dan jawab soalan yang index number. Awak tidak semestinya ikut aturan. Tapi kalau betul, secara betulnya memang kena ikut aturan supaya kita memudahkan pemeriksa untuk memeriksa. Tetapi tidak menjadi kesalahan pun sekiranya awak mula soalan yang belakang dahulu di muka surat depan. Tak ada masalah. Okey, tapi kena tulis dengan jelas nombor soalan yang awak jawab itu. Okey, jangan tak letak pula nombor soalan. Nanti susah pula kita menyusahkan pemeriksa. Bila susahkan pemeriksa, ialah bila dah terlalu banyak, kadang-kadang mata kita pun tak berapa nak nampak mana sangat pun. Meningkat usia ni. Okey, ini 930 bahagi dengan M tambah 4 tambah 2, 69. Okey, kemudian darab silang 108.4 darab M tambah 9. 116M tambah 930. Okey, kemudian kita kembangkan macam biasa. Tambah 108.4 darab dengan 9.
Okay, 975.6 equal 116 M plus 930. Okey, so kita boleh rearrange. So 108 ini lebih kecil berbanding dengan 116. So kita pindahkan sajalah. So 975 tolak 930. Oh sorry, point 9 hilang. Equal 116 tolak dengan 108.4 M. Okey, so sebelah kiri akan jadi 975.6 tolak 930. So jawapannya adalah 45.6. Sekiranya saya buat kesilapan mengira, tolong maklum ya, tegur ya. Kadang-kadang bila shock sendiri, tengok M pun dah hilang dah saya ni. Okey, itu salah satu kecuaian lah. 108.4. Okey, 7.6 M. Okey, so M awak adalah, pastikan pemboleh ubah variable ni sentiasa berada di sebelah kiri untuk jawapan akhir. Okey, semasa buat pengiraan tak ada masalah, tapi untuk jawapan akhir pastikan setiap variable berada di sebelah kiri. So 45.6 bahagi dengan 7.6. So akan dapat 6. Okey. Cantiklah. Okey, kebiasaannya weightage ni nombor dia cantik lah. Okey, nombor dia cantik. Kalau awak dapat M equal 6.3, ada kemungkinan ada kesilapan pengiraan di situ. Ada kemungkinan. Tapi tidak mustahil. Tapi untuk soalan ni kebiasaannya kalau atas tu 4, 2, 3. So automatic M tu adalah suatu nombor whole number. Okey, itu untuk awak lebih yakin dengan jawapan awak. Okey, dekat sini pun kebiasaannya majoriti murid dapat markah penuh. So 3. Dah dapat 6 dah. Tadi dekat A dah dapat 3. Dekat B pun dah dapat 3. Alhamdulillah, dah 6 markah dah. Tak susah untuk dapat 6 markah. Okey, cuma mungkin struggle dekat C dengan D. Macam tu. Okey, sebilangan murid struggle dekat C dan juga D. Okey, kita tengok untuk C. The total expenditure for the stationery in the year 2007 is 525. Calculate the corresponding total expenditure in the year 2008. Okey, sekarang ni perbelanjaan keseluruhan. Kita ada harga setiap stationery. P harga dia lain, Q harga dia lain, R harga dia lain, S harga dia lain. So setiap satu ni ada indeks masing-masing. Bila kita melibatkan total expenditure, sebenarnya kita merujuk kepada composite index. Kita merujuk kepada composite index. So untuk C ni, composite index kita ambil daripada B. Dia dah bagi dekat situ 108.4. Saya buat kat tepi ni C. Dalam exam jangan pula buat macam ni je. Kiri, kanan, atas, bawah. Lepas tu pula dalam exam kertas yang diberi, awak akan diberi buku soalan. Janganlah pula satu muka surat tu awak kerat 2. Okey, elakkan. Awak isi je secara menurut. Okey, habis satu muka surat, pergi muka surat yang berikutnya. Tak perlulah bahagikan satu muka surat tu kepada 2 bahagian. Sebab biasa yang saya terima bila awak buat kertas soalan paper 2 ni, saya perhatikan satu muka surat tu 6 soalan. 6 jawapan duduk dalam satu muka surat. Masya Allah. Betul-betul nak jimat. Dalam exam nanti awak diberi buku soalan, jangan jimat macam tu ya. Satu muka surat sebaiknya satu soalan. Kalau lebih tak apa, tak ada masalah. Contoh satu soalan tu muat 2 muka surat. Tu tak apa, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya satu muka surat tu 6 jawapan. Untuk 6 soalan. Itu masalah. Okey, bukan apa kalau awak punya jalan kerja, awak punya tulisan tu cantik, alhamdulillah, senang nak tengok dia punya flow dia. Tapi kalau tulisan awak, saya tahu sebab majoriti di kalangan awak tu terutamanya epsilon, beta, dia nak jadi doktor kan. Tapi janganlah tunjukkan tulisan doktor tu pada kertas jawapan. Okey, sabar, nanti awak jadi doktor, awak dah masuk kursus doktor nanti, awak
buatlah praktik je lah tulisan doktor awak tu. Okey, buat masa sekarang ni kurangkan. Jangan guna tulisan doktor. Bagi cantik tulisan awak tu supaya senang. Hati pemeriksa nak tanda pun senang. Okey, so composite index kita dah 108 tadilah. 0.4. Okey. Tak muat. So kalau tak muat ni better saya ubah ke tempat lain lah. Okey, saya buka surat baru. Okey, C. Composite index, okey, adalah mewakili total expenditure. Jadi 108.4 equal, okey, tengok harga. Harga 2007. Dia nak harga 2008. So harga 2008 belum ada, kita nak cari. So price 2008, P 2008. Harga 2007 kita dah ada dah, iaitu 525. Darab 100. Awak tunjuk perkaitan ini sebab markah di sini 2. Awak tunjuk perkaitan ini, awak dah dapat dah satu markah berikutnya dan jawapan akhir adalah markah berikutnya. Okey. So harga pada tahun 2008 adalah 108.4 darab dengan 525 bahagi dengan 100. So harga pada tahun, salah kira, minta maaf. Saya salah tekan. Darab 525 bagi 100. Okey, 569. 0.10%. Okey. So macam biasalah, letak tanda harga pun boleh, tak nak letak pun tak ada masalah. Okey, dah dapat 2 markah berikutnya. So sebab saya kata soalan index number ni paling kurang cubalah dapatkan 8. Okey, cubalah dapatkan 8. Okey, D yang terakhir, the price index for Q in the year 2009. Sekarang ni tahun 2009, based on the year 2007 is 132. Ini chain rule ni. Okay, chain rule. So kita fokus kepada Q. Okay, so price index for Q in the year 2009 based on the year 2007 is 132. So kita buat perkaitan. Cara saya panjang lah kalau yang ini ni. Okay, harga tahun 2009 dibandingkan harga pada tahun 2007 darab 100. Ini. Kemudian calculate the price index for Q in the year 2009 based on the year 2008. Okay, kita dah ada index number bagi tahun 2009 dibandingkan 2007 dan kita dah ada index number bagi tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 seperti mana yang ada dalam jadual. So harga tahun 2008 dibandingkan harga tahun 2007 darab 100. Okey, so kalau awak tengok di sini, awak tengok di sini persamaan 1 dengan persamaan 2 ni, didapati yang samanya adalah 2007. Harga 2007 ni. Kedua-duanya sama. Itu kita jadikan sebagai subjek. Kita tukar, kita jadikan mereka kepada subjek. So P 2007 adalah juga sama dengan harga 2009 bahagi dengan 132 darab 100. Okey, saya jadikan yang ini P 2007 dia sebagai subjek. Sama juga yang ini, jadikan P 2007 sebagai subjek. Okey, so P 2008 120 darab 100. Okey, so bila kita jadikan P 2007 sebagai subjek, kita dapati kedua-dua persamaannya telah mempunyai subjek yang sama P 2007. Jadi kita gabungkan kedua-dua mereka ini. Kita gabungkan. Macam mana? So P 2009 bahagi dengan 132 darab 100 sama juga dengan P 2008 bahagi dengan 120 darab 100. Kan dua-dua ni 2007. Ini P 2007, ini pun P 2007. Itu sebab kita boleh gabungkan mereka macam ini. Okey, bila dah gabung macam ni, kita susun atur balik.
Kita nak susun rata macam mana? Kan dia nak kat sini soalan dia, calculate the price index for Q in the year 2009 based on the year 2008. So kalau formula index, okay, dia nak apa? P 2009 bahagi dengan P 2008 darab 100. Ini macam mana kita nak cari indeks bagi harga 2009 dibandingkan harga 2008. Ni. So kita susunlah di sebelah kiri atau kanan supaya salah satunya mempunyai yang ini. Mempunyai yang itu. Okey, so kita tengok pada yang ini. Kita buat dah ni. Okey. Jadi P 2009 dah ada. So P 2008 kita nak bawa ke kiri. So P 2009 kekal. Okey, 2008 kebetulan dia dah darab. Kita bawa ke kiri akan jadi bahagilah. Okey, darab 100 kena ada juga. Dia dah sama dah. Okey, dah sama dah. Jadi yang selebihnya kena bawa ke kanan iaitu 132 ni. 132 bahagi 120 darab 100. Okey, kan kat sini kalau perasan dua markah kan. Sebenarnya kalau ikut jalan kerja shortcut, dia nak tengok ini je. Ni satu markahnya tu. Tapi kalau awak boleh hafal tak ada masalah. Macam saya tak hafal. Okey, saya suka buat macam ni walaupun panjang. Okey, markah dua saja. Iaitu markah yang pertama di sini. Dia nak tengok ni. Ni dia nak tengok ni. Dan markah yang kedua bila awak selesaikan dia lah. Okey, 132 darab 100 bahagi 120. So 110. So dua markah lah di sini. Okey, ni satu markah, ni satu markah dua. So semua sekali 10 markah. Bergantung kepada awak. Kalau awak suka menghafal kaedah yang ini sahaja, terserah. Okey, macam saya buat panjang macam ni lah supaya saya yakin dengan jawapan saya. Okey, itu tahun 2009. Sekiranya ada soalan boleh utarakan. Oh, kita dah ada 64 orang. Saya ambil kehadiran tu sambil-sambil. Mana saya punya ni? Saya ambil kehadiran dulu kejap ya. Okay, 64 orang, takut ada yang terleft nanti. Okey, kita kepada soalan tahun 2010. Pun sama, ada 4 bahagian. Tapi awak tengok di situ A dan B sahaja. C dan D tu di sebelah slide yang berikutnya. Okay, tak apa, kita tengok satu-satu. Table 15 shows the price indices for 3 items P, Q and R used in the production of a type of bag. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, soalan bahagian C ni memang soalan berbentuk situasi dah. Kebat ke tak kebat ke, dia lebih kurang macam ni soalan dia. Okey, jadi awak boleh buat training soalan-soalan yang macam ni. Saya beranggapan format tahun 2021 ni agak lenient sedikit lah. Sebab awak tahu permulaan, kemudian kebetulan pula kita ada pandemik selama 2 tahun ni. Harap soalan yang awak akan buat nanti soalan yang tidak terlalu sukar insyaAllah. Okay, find the price index for item P in the year 2008 based on the year 2006. Okay, dia nak P. Ini. Oh, dia nak. Oh, sorry. Okay, find the price index for item P in the year 2008. Okay, 2008 based on the year 2006. Dekat sini dia dah guna chain rule. Okay, 2 markah juga. Dia tukar. Tadi kita tengok soalan dekat D kan. Sekarang A dia pula dia buat. Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kalau nak buat cara panjang macam saya buat tadi tu, buat. Macam saya suka cara panjang sebab saya tak ingat. Okay. So kita ambil perkaitan lah untuk P125. 125 adalah harga tahun 2006 bahagi dengan harga 2004 darab 100. Macam tu. Okay, kemudian yang kedua 150. Okay, harga tahun 2008 dengan harga 2004 darab 100. So kita tengok di sini yang sama adalah 2004. So bila sama 2004 kita jadikan subjek. Kita modify. So 2004 ini adalah P 2006 bahagi dengan 125 darab 100. Sama juga yang macam yang bawah ni. P 2004
P2008 bahagi dengan 150 darab 100, kemudian kita gabungkan mereka berdua. P kita tengok tahun. Macam ni tahun 2006 kan? Ni tahun 2008. So kita mula dengan yang besar dahulu, tahun 2008. Senang, nanti kan takut tertukar. Bahagi sebab dia sama je letak kiri kanan. Cuma kita letak tahun yang lebih awal. Di 2006 bahagi 125 darab 100. Macam tadi jugalah, kita susun atur balik. P 2008 bahagi P 2006 darab 100. Yang selebihnya sebelah kanan, iaitu 150 bahagi 125 darab 100. Ini yang satu markah tu. Kemudian tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir. 150 darab 100 bahagi dengan 125. So akan dapat 120. Dah settle. Okey, itu dua markah. So markah pertama yang ini. Markah yang kedua yang ini. Tak ada masalah. Sekiranya awak selalu buat latihan, perkaitan ini boleh datang dengan sendirinya, insya-Allah. Okey. Okey, diikuti dengan B pula. The price of item Q in the year 2004 is RM7.50 and its price in the year 2008 is RM10.50. Okay. Find the value of X. Masalah tu. Macam mana tu? Okay. Tak apa. Kita tengok. Okay. Bila A tu kita dah buat, B tu kita dah ada idea. Okay. A kita dah buat, B kita dah ada idea. Kenapa? A kan melibatkan harga tahun 2008 dibandingkan 2006. Untuk yang B pun sama. Okay, walaupun harga dia bagi dekat sini tahun RM2004. Tapi kita guna perkaitan A untuk selesaikan X ni dulu. Kita selesaikan X ni. Okay, tengok berjaya ke taknya. Okay. The price of item Q in the year 2004 is RM7.50 and its price in the year 2008 is RM10.50. Okay, find the value of X. Kita tengok berjaya ke taknya. The price of item Q in the 2004 yang inilah Q. So 116. 116 equal, oh sorry, dia ada dua-dua. Dua-dua ada 2004. Ni 2004, ni pun 2004. So tak ada masalah lah, kita ambil dua-dua sekali. So 116 equal. So 2006 kita tak tahu harga dia. Tak apalah. Okey, 2006 kita tak tahu tapi harga 2004 kita tahu iaitu RM7.50 darab 100. Okey, kemudian yang kedua 2008 2004 X. Di sini X equal tahun 2008 kita tak tahu harga. Oh sorry, ada harga ni. 2008 harga dia RM10.50. So letaklah RM10.50. Bahagi dengan 2004. Harga 2004 ada RM7.50 darab 100. Bila kita buat macam ni, dah secara automatik kita dapat menyelesaikan B1. Kita dapat selesaikan B1. So X tu adalah 10.50 darab 100 bahagi dengan 7.5. Oh, salah. RM140. Okey, 140. Kemudian kedua, dia nak harga pada tahun 2006. Mudah. Bila kita dah buat equation macam ni, kita dah boleh nampak dah mana hala tujunya. Okey, so harga pada tahun 2006 adalah, tu rearrange balik lah, 116 darab 7.5 bahagi dengan 100. So RM8.70. Okey, 3 markah. Okey, 3 markah. So bila kita buat macam ni,
Tak tahu pun markah dia ambil dekat mana, tapi jalan kerja kita jelas. Okey, jalan kerja kita jelas. So nanti pemeriksa akan tik lah mana yang bersesuaian, markah mana yang patutnya awak dapat. Macam tu. Okey, so kat sini dah dapat dah 5 markah. Cuma tahun 2010 ni mencabar sedikit sebabnya soalan A tu sepatutnya berada di D. Dia boleh tukar-tukar macam tu tapi bentuk dia lebih kurang sama. Okey, kita pergi kat C pula. The composite index for the production cost of the bag in the year 2006 based on the year 2004 is 118.5. The cost of the items P, Q and R used are in the ratio of 213. 213 tu adalah weightage. Find the value of Y. Okay, 2006, 2004. Kita tengok 2006, 2004. Okay, kat sini. Okay, dekat sini. So indeks dia Y lah kat sini lah. So kita akan kira satu. Composite index for the production cost of the year 2006 based on the year 2004 is 118. So C 118.5 equal, okay, 213. So saya tengok semula 125 PQR 125 116. Okay, P adalah 125, indeks dia Q adalah 116. R dia adalah Y. Kita nak cari nilai Y itulah. Okay, manakala weightage-nya adalah 213. Jadi kita darab biasa sajalah. 125 indeks darab dengan weightage tambah indeks 116 darab 1 tambah Y indeks darab 3. So 3 tak depan lah. Bahagi dengan jumlah weightage 2 tambah 1 tambah 3. Yang ini kena tunjukkan untuk dapatkan markah. Kemudian kita selesaikan 118.5 equal 125 darab 2 tambah 116 darab 1. 116 darab 1, 366. So 3Y tambah 366 bahagi dengan 3456 bagi 6. So kita selesaikan Y. Okey. Jadi 118.5 darab dulu dengan 6. Kemudian tolak dengan 366. Kemudian bahagi dengan 3. So Y awak adalah 115. Dapat lagi 3 markah di situ insyaAllah. Okay, dan yang terakhir di given the price of the bags in the year 2006 is 47.40 cent, find the corresponding price of the bag in the year 2004. Okay, tengok dia guna sini 2006, 2004. So kita tengok soalan C, composite index untuk 2006, 2004 is 118. Okay, jadi kita guna pakai yang itu 118.5 equal harga pada tahun 2006 47.40 sen, harga pada tahun 2004 itu yang nak kena cari, darab 100. Okay, darab 100. Jadi kita rearrange balik, so kita akan dapat 47.4 darab 100 bahagi dengan 118.5. So harga pada tahun 2004 adalah RM40. Macam tu. Okey, itu saja perkongsian saya untuk 2 tahun soalan tahun 2009 dan juga tahun 2010. Nanti saya akan share dengan awak soalan-soalan tahun 2011 hingga 2019 untuk awak buat sebagai ulang kaji. Okey, itu ada lagi pertambahan murid. So saya download dahulu yang baru kehadiran hari ini. Okey, mungkin ada terleft lah apa semua. Tak apalah, nanti saya share. Okey, sebelum kita akhiri kita punya pembentangan hari ini, ada apa-apa soalan tak nak tanya pada saya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Harap-harap soalan ini menjadi pilihan hati awak untuk semasa peperiksaan. Okey, semasa peperiksaan.
Okey, tak ada soalan. Okey, tak apa. Kalau ada soalan boleh PM saya atau Cikgu Azrah, tak ada masalah. Mana-manalah yang awak rasa selesa. Okey, so kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah untuk tajuk yang berikutnya. Kemungkinan besar antara dua lah, sama ada linear programming ataupun solution of triangle insya-Allah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama.